Di kerajaan Mela yang indah, makhluk dari pelbagai jenis hidup bersama secara aman. Kuda belang, badak air, babi hutan, zirafah, antara banyak yang lain. Raja Simba memanggil seluruh kerajaannya untuk menyampaikan berita yang mengubah hidup. Dengan nada yang serius namun teruja, dia mengumumkan, keluarga kita bakal bertambah besar. Nala dan saya sangat gembira untuk mengumumkan bahawa kami menjangkakan kelahiran anak, memenuhi impian kami untuk menghormati kitaran kehidupan. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Simba mendongak ke langit dan berbisik, Nala, cintaku, aku datang. Dengan lesu, Nala berbaring, berbisik penuh kasih sayang, Simba, aku akan sentiasa di sini menunggumu, selamanya. Dia berlama-lama di sudut selesanya, di selubumi ketenangan kerajaan. Tidak lama kemudian, Tian dan Pumba berjalan menghampiri sahabat baik mereka, Simba. Dia meminta pertolongan yang besar, tolong jangan menakutkan Kiara kecil saya. Saya akan meluangkan masa bersama Nal dan tidak akan kembali untuk tempoh yang agak lama. Oleh itu, Simba mengamanahkan penjagaan puterinya kepada sahabat-sahabat setianya, yakin dengan kemampuan mereka untuk melindunginya. Sejurus selepas Simba beredar, Timon dan Pumba bercadang untuk menghiburkan Kiara dengan cerita yang meriah dan luar biasa. Mereka menceritakan pertempuran berani mereka menentang Scar, sambil bergurau menyombongkan diri telah memakannya. Dengan polos seperti seorang kanak-kanak, Kiara berseru, ayah kata dia menang lawan SCA. Perbualan itu bertukar menjadi ketawa, menembusi suasana dengan kegembiraan. Dengan campuran rasa bangga, teruja, dan ketenangan yang terlatih, dia menceritakan betapa ibu bapanya mempercayai Tian dan Pumba untuk menjaga keselamatannya, sambil turut berkongsi aspirasinya untuk menjadi seekor singa betina yang berani, walaupun sering berasa rapuh. Dengan kebijaksanaan yang menjadi ciri khasnya, Rafiki meyakinkan dia bahawa Simba, semasa mudanya, pernah mengalami keraguan yang serupa. Dia menceritakan kisah bagaimana Mufasa, datuknya, pernah membawa Simba ke puncak Pedrot dan mengarahkannya untuk mengom di bawah bintang-bintang. Masih tidak yakin, Kiara berseru, saya takkan pernah seberani mereka. Menyedari bahawa dia memerlukan galakan, Rafiki memulakan cerita lain. Di seberang Gunung Ganang, kemarau yang seolah-olah tidak berkesudahan mencengkam tanah itu. Namun, pada suatu hari yang malang, langit bertukar menjadi suram, dan takdir campur tangan, menandakan permulaan legenda Mufasa. Mufasa dan Scar merupakan adik-beradik lama sebelum mereka berdua menjadi legenda. Cerita itu menghanyutkan kami dalam panorama yang jelas tentang gajah dan dubuk melintasi kawasan yang luas. Di situ, ibu bapa Mufasa mendedahkan keindahan kerajaannya yang memukau kepada anak lelaki mereka. Tutup mata kamu, dan kamu boleh bermimpi tentang semua yang akan menjadi milik kamu suatu hari nanti, bisik mereka. Menambahkan lagi keajaiban saat itu, mereka menumpahkan isi hati mereka ke dalam sebuah lagu, menghormati keindahan hidup dan berikrar untuk bersama selamanya, meskipun menghadapi kesusahan yang disebabkan oleh kemarau. Lagu kebangsaan mereka melambangkan harapan untuk masa depan yang lebih gemilang. Kegembiraan mereka hanya sementara, bagaimanapun, kerana hujan lebat mula turun, menyebabkan sungai melimpah dan membawa kepada banjir yang memusnahkan. Ibu bapa Mufasa mengambil setiap langkah berjaga-jaga untuk melindungi anak singa mereka daripada arus berbahaya berdekatan tebing curam itu. Kamu mesti pergi serta-merta, ayahnya mendesah, peluang masih ada. Dengan nada mendesak yang lembut, ibunya menasihati, buat satu langkah demi satu langkah, perhatikan setiap pijakanmu. Anda mesti lari. Ketika bumi runtuh di bawah berat gajah itu, Mufasa hilang pijakan dan dihanyutkan oleh arus deras. Sambil Rafiki meneruskan cerita, air banjir yang deras itu bertemu dengan sungai yang jauh, menghanyutkan Mufasa jauh dari keluarganya dan persekitaran yang biasa. Jauh di dalam kerajaan, anak singa kecil itu dicampak tanpa rasa hormat ke atas sebatang kayu terapun. Begitulah cara pertama kali kita bertemu dengan Taka. Siapa kau? Soal Taka, putera Raja Obasi yang ingin tahu dan berani, setelah mengenal pasti orang luar itu. Sebagai anak singa, Mufasa membalas. Mufasa merayu sehingga Taka asinnya mengalah, mendedahkan bahaya yang menghampiri. Ada seekor buaya yang nak dapatkan kau. Oleh kerana Mufasa tidak pandai berenang, dia tidak berdaya menentang pendekatan pantas buaya itu. Taka cuba membantu, tetapi keadaan dengan cepatnya menjadi tidak terkawal. Ketika putus asa mengancam untuk menelan mereka, Ibu Tek, Ehi, muncul dan dengan berani menghadapi buaya itu, menyelamatkan anaknya. Namun, riak wajahnya mengsianati campuran amarah dan kerisauan.
Jangan sesekali bercakap dengan orang yang tidak dikenali, dia memberi amaran kepada anaknya. Asyik berkeras mereka meninggalkan Mufasa, berhujah bahawa Raja Obasi tidak akan menerima orang luar dalam kumpulan mereka, tetapi Taka, didorong oleh belas kasihan, membelanya. Saya telah mengarahkan anda untuk menunggu ketibaan saya, meninggalkan dia di sini adalah tidak boleh diterima, tidak kira apapun peraturan, tukar. Raja itu tidak akan sesekali meniktiraf dia sebagai ahli sah di istana. Saya bukan haiwan terbiar, saya cuma sesat, jelas Mufasa. Tersentuh dengan penjelasannya, Isi mendengar dengan teliti ketika dia menceritakan bagaimana dia dihanyutkan banjir dan terpisah daripada keluarganya. Ada ide tak macam mana saya boleh balik rumah, soalnya, suaranya penuh dengan harapan. Dengan tenang dan damai, singa betina itu menjawab, kadang-kadang kehilangan arah juga tentang menemui jalan baru, dan jalan itu boleh membawa kamu ke rumah yang baru. Ketika dia mendukung Mufasa ke tanah kebanggaan, mereka bertembun dengan Raja Obasi yang menggerunkan. Pemimpin itu memandang anak singa itu dengan hina, menjelaskan kedudukannya. Kita tidak boleh menerima anak sesat ke dalam kebanggaan ini. Ikatan kekeluargaan adalah ikatan yang paling kuat. Mendengar nama Mufasa sahaja sudah jelas menyebabkan dia sangat tertekan. Mufasa, dia mencemooh, suaranya penuh penghinaan. Nama itu menandakan kemuliaan, gelaran yang hanya aku miliki di wilayah ini. Anak harimau ini sedang mempertikaikan kedudukannya. Dengan sinar dengki di matanya, Obasi merancang untuk menghapuskan orang luar itu, teringat dakwaan Angko Mufasa bahawa ibunya telah memujinya sebagai anak singa terpantas. Obasi mengumumkan cabaran, suaranya bergema dengan keyakinan di seluruh kawanan. Jika dia benar-benar memiliki kepantasan seperti yang didakwa, dia patut buktikannya dengan berlomba dengan anak saya, Taka. Dengan isyarat menghina ke arah Mufasa, suara Obasi berdentum. Selepas putera mengatasi dia, aku akan menamatkan riwayatnya dengan satu gigitan. Singa-singa di sekeliling mereka merasakan ketegangan yang memuncak. Namun, ketika perintah hukuman mati hendak diberikan, Isi mencela. Dengan akal yang tajam dan kepintaran berdiplomasi, dia dengan tenang mencabar raja, mencadangkan, jika Mufasa menang, dia akan kekal dalam jagaan saya. Keazamannya tidak berbelah bahagi ketika dia bersemuka dengan pasangannya. Untuk mengukuhkan hujahnya, dia menegaskan, untuk Taka naik takhta dengan sah, dia mesti menunjukkan kelayakannya dengan menyelesaikan ujian pertamanya. Seorang raja perlu meraih tastanya, pengajaran yang sukar ini menantinya. Mengetahui perlombaan itu penting, atlet-atlet muda itu bersiap sedia. Didorong oleh gabungan rasa gentar dan tekad, Mufasa dan Taka memecut ke hadapan, di bawah renungan penuh perhatian daripada kumpulan singa. Cepat jelas kelihatan yang Mufasa sedang dalam kesusahan. Melihat usaha bersungguh-sungguh pesaingnya, Taka merasakan semangat yang baharu membara dalam dirinya. Saya tak ada rahsia pun, Taka berbisik, termenah-menah. Sebenarnya, ada. Saya selalu inginkan seorang aban, Mufasa. Mufasa merenung, terkejut, tetapi sebelum dia sempat berkata apa-apa, Taka melakukan sesuatu yang mengejutkan. Dia memperlahankan lariannya, membiarkan Mufasa menang, mengutamakan hubungan mereka berbanding cita-citanya. Hubungan yang diidam-idamkannya telah putus tanpa dapat dipulihkan lagi. Mufasa dialu-alukan untuk kekal, tetapi dia mesti tinggal bersama singa betina. Dia dilarang mendekati Taka. Walaupun dia cuba menunjukkan seolah-olah dia mengawal keadaan, tekanan emosinya jelas kelihatan. Walau bagaimanapun, dia menahan kemarahannya. Ditempa bersama oleh pengalaman pahit yang sama, mereka meledak dalam nyanyian, menyisytiharkan diri mereka sebagai saudara mulai saat itu. Walaupun anak-anak singa itu membesar menjadi singa muda dari masa ke masa, sifat riang mereka tetap kekal. Asi, yang berang dengan runutan berterusan mengenai kelakuan mereka, mengumumkan dengan nada sinis yang sas, untuk kali terakhir, Taka adalah satu-satunya pewaris saya. Si celaka yang terbuang itu tidak berhak berada di tanah ini. Kembalikan dia kepada kumpulan singa betina dan pastikan dia menjauh dari anakku. Dengan suara yang berat, Obasi menghalang Taka daripada menyertai Mufasa. Sebaliknya, tinggallah di sini bersama saya dan asah kemahiran kepimpinan anda. Dengan wajah yang muram dan penuh firasat, dia memberi amaran, jangan sesekali percayakannya. Pengkhianatan itu pasti, skim lumrah orang luar. Taka merenungnya dengan terkejut. Obasi, dengan lagak yang angkuh, memejamkan matanya dan berkata, kekuatan terletak pada istirahat. Hanya dengan menjimatkan tenaga kita barulah kita dapat menjaga maruah. Namun, Taka merasakan perasaan yang tidak menyenangkan tentang pelajaran itu. Sementara itu, di tempat lain di Tanah Pride, Mufasa berlatih dengan tekun, dibimbing oleh Ei. Ibu Tek telah memelihara singa muda itu, mengajarkan teknik memburu lanjutan yang membezakannya daripada semua singa lain yang pernah dikenalinya. Dengan berlalunya masa, Mufasa memupuk deria baw yang luar biasa, suatu ciri yang Ei anggap tiada tolok bandingnya. Semasa memburu,
Mufasa mengangkat kepalanya dan menguji arah angin. Saya yakin ada sekumpulan antelop di selatan, katanya. Bukankah itu menakjubkan? Kadangkala, aroma samar berhembus, bisikan kampung halaman di bawah angin. Baunya seperti rumah. Asha merenung. Dengan pandangan yang lembut, Asha menjelaskan, bau yang kamu kenal itu adalah bau ibumu. Kehadirannya yang berterusan menandakan dia masih bersamamu. Mufasa menemui ketenangan dalam kata-katanya, yang mencetuskan secercah harapan dan semangat kemasyarakatan yang diperbaharui, meskipun dia masih dianggap sebagai orang luar. Dalam suasana tenang, Mufasa mendedahkan renungan beliau yang paling mendalam. Obasi takkan pernah betul-betul menerima aku sebab aku tak ada pertalian darah dengannya. Di matanya, aku akan selamanya menjadi orang luar, seorang pengembara. Dengan pandangan yang mesra, Asha menjawab, kamu semua adalah keluarga saya. Tidak kira asal-usul kamu atau kata-kata Obasi, kamu semua akan sentiasa rasa seperti di rumah di sini bersama saya. Kau akan sentiasa menemui perlindungan bersamaku, katanya. Tetapi Mufasa, dengan suara yang mengandungi pemahaman yang semakin mendalam, membalas, mungkin kau betul bahawa aku seorang pengembara, dan mungkin itu lebih baik. Kaulah rumahku yang sebenar, dan jika begitu, aku tidak perlu mencari yang lain. Maka, kisah Rafiki kembali ke masa kini. Mufasa punya jiwa bebas macam kita, pengembara macam kita juga. Timon dan Pumbaa terpacul, jelas sekali gembira. Jelas kelihatan berang dengan kekasaran mereka. Kiara mendiamkan mereka dengan isyarat tajam, membolehkan Rafiki meneruskan. Tanpa disedari sesiapa pun, sedang memerhatikan segala-galanya secara tersembunyi. Rafiki menyambung, suaranya penuh misteri. Namun ketika dia memerhatikan abangnya dan Asa, ancaman gelap berlegar berdekatan. Singa putih bagaikan hantu, jelmaan pase, mengendap-endap ke hadapan, memecahkan keheningan yang tenang apabila pemburu muncul dari tempat persembunyian. Serta-merta, Mufasa bergegas ke hadapan untuk melindungi Ei. Dari jauh, Taka memerhati dengan penuh ketakutan, berkeinginan untuk membantu, namun lumpuh kerana ketakutan. Daripada menawarkan bantuan, dia memilih untuk melarikan diri, meninggalkan ibu dan Mufasa untuk menghadapi bahaya itu sendiri. Dengan keberanian yang luar biasa, Mufasa berjaya menewaskan seekor singa putih, menyelamatkan lesu dan berparut akibat pertempuran. Mereka terhencut-hencut kembali ke kumpulan singa, di mana menggambarkan pertemuan yang menakutkan itu. Singa-singa itu sangat besar. Pucat lesi macam hantu. Kalau Mufasa tak masuk campur, entah hidup entah mati aku hari ini. Walaupun kata-katanya mencetuskan bisikan kerisauan di seluruh kumpulan singa, Mufasa enggan membiarkan kebimbangan itu berakar. Dengan suara yang tegas, dia memberi amaran kepada semua orang, singa berada dalam jarak setengah hari perjalanan. Sebaliknya, Obasi tidak merasakan keperluan mendesak yang sama. Kalau begitu, hantar seseorang untuk menyiasat arah Mufasa, dengan nada suara yang sedikit terganggu. Selepas beberapa keraguan, Obasi bersetuju dan menghantar seorang pengintip untuk mengesahkan cerita tersebut. Secara pribadi, dia bersemuka dengan Taka dengan kata-kata yang keras. Kau tinggalkan ibu kandung kau sendiri, tuduhnya. Jauh di sana, kami bertemu Kos, Raja Singa Putih yang menggerunkan dan tidak kenal belas kasihan. Seorang askar di bawah arahannya menceritakan semula pertempuran itu. Dia bukan ketua kumpulan singa itu, tetapi dialah yang bertanggung jawab atas kematian anak kamu. Kiro terkejut dan menggigil kesejukan mendengar berita itu. Tanpa belas kasihan, dia menghukum pahlawan yang cedera itu untuk dibaham oleh singa betina. Obasi berkeras untuk menanamkan kepercayaan tegar beliau tentang kuasa dalam diri Taka kembali ke kumpulan singa. Katakanlah kamu tidak meninggalkan ibumu. Legasi kami adalah terpenting dan mesti dipelihara. Saya lebih suka untuk tidak menipu. Mufasa betul, katanya. Dihadapkan dengan bahaya yang mendatang, Obasi bertekad untuk melindungi warsannya, membuat pilihan yang akan mengubah haluan masa depan keluarganya. Dia menghalau anaknya, Taka, untuk memulakan hidup baru, memaksa Mufasa untuk menjadi penjaganya dan mengikat mereka dengan sumpah setia yang tidak boleh dimungkiri. Pada mulanya, Mufasa menolak kerana tidak mahu meninggalkan Asha. Asha, matanya penuh dengan ketenangan yang penuh kasih sayang, menjawab, ibu kamu pernah bercerita tentang tanah di seberang ufuk, tempat menghijau yang diberkati oleh matahari yang sempurna. Anda mesti mengembara ke sana untuk menemui rumah sejati Anda. Dengan belayan lembut, dia berbisik, awak rasa, seperti juga saya. Terima takdirmu dalam kitaran agung kehidupan. Air mata mengalir di wajah mereka ketika mereka mengucapkan selamat tinggal. Berbalik kepada masa kini, Tian dan Pumbaa mencela cerita dengan jenaka bodoh sebelum meminta diri untuk ketandas. Dengan rasa jengkel, Kiara menepis mereka ke tepi, merayu Rafiki untuk meneruskan. Didorong oleh maruah dan dibakar oleh kebanggaan, Obasi berazam untuk bersemuka dengan Raja Kol, ketua kaum Singa Putih.
Kiros, dengan pembawaannya yang tegas dan dingin, menjelaskan tujuannya dengan jelas, kata RAF Toy. Sebagai kebanggaan terakhir lembah raja-raja, hanya aku yang boleh mengaku sebagai singa terunggul. Obasi, yang terperangkap dalam jaringan tugas dan takdir yang tidak dapat dielakkan, sedar bahawa tiada jalan keluar. Kitaran itu kini telah diputuskan. Ketika Taka dan Mufasa terus marah, imej spektrum singa putih menjelma di belakang mereka. Berenang, Mufasa, arah Taka, suaranya bergema dengan kuasa seorang putera raja. Namun Mufasa berdiri tegak tanpa bergerak, tidak berganja. Tiba-tiba, Kiros muncul, matanya yang kejam tertancap pada mereka. Siapa yang membunuh anakku? Soalnya. Matanya tertumpu pada Taka, dikenal pasti sebagai orang yang membawa darah diraja. Akan ada darah untuk darah, janji Kiros, dengan nada sedingin es. Terperangkap tanpa jalan keluar, suasana menjadi tidak tertahankan. Dikuasai oleh ketakutan dan keputusasaan, Taka menggumamkan permohonan maaf sebelum menolak. Mufasa menghampiri Aye, memaksa dia untuk melompat. Namun begitu, bahaya masih belum berlalu. Seekor singa betina putih mengejar, melompat laju mengejar mereka, tetapi seekor buaya tiba-tiba muncul, menerkam pemburu itu dan menariknya ke bawah air. Walaupun sempat berasa selamat seketika, mereka kemudiannya berasa letih dan lemah kerana arus sungai menghanyutkan mereka ke hilir. Kemanapun mereka melarikan diri, kami akan mengejar mereka tanpa henti. Semasa mereka melarikan diri, adik-beradik itu telah bertemu dengan seekor singa betina yang berwibawa bernama Sarabi. Saya sedang mencari mangsa yang selamat lain dari pot kriogenit saya. Ada beberapa yang berjaya melarikan diri daripada penjajah, tetapi kamu berdua sahaja yang saya jumpa setakat ini. Usaha mereka untuk meneruskan perbualan dengan Sarabi terganggu oleh ketibaan mengejut seekor burung enggang yang kelam kabut bernama Zazu, yang terpacul, tolong jangan makan saya. Dengan nada yang lebih tenang, dia menyambung, Sarabi seorang puteri. Ayahnya telah mengamanahkan saya untuk melindunginya sepanjang perjalanannya. Perkembangan yang tidak dijangka ini membawa sekutu baharu yang berharga ke dalam usaha mereka untuk merealisasikan takdir mereka. Adik-beradik itu memaklumkan Sarabi tentang cita-cita mereka untuk pergi ke Melu. Walau bagaimanapun, dia masih mempunyai keraguan. Walaupun dia ragu-ragu, kepercayaan abangnya untuk menemui syurga itu tidak berbelah bahagi. Secara khususnya, kami telah menemui seekor rafiki muda jauh di dalam hutan. Dia seekor babon yang luar biasa, berbeza daripada yang lain. Sejak saat kelahirannya, dia dikurniakan dengan anugerah luar biasa, penglihatan kenabian, keupayaan untuk berkomunikasi dengan serangga dan bulan, serta kuasa penyembuhan. Mereka mengundi untuk mengasingkannya daripada komuniti itu. Seekor monyet muda cuba memujuk Rafiki untuk terus tinggal, tetapi dia menjawab dengan tenang, masanya telah tiba untuk saya pergi. Keluarga saya menanti saya di sebalik pohon ini. Semasa pengembaraan mereka, takdir Rafiki terjalin dengan takdir singa-singa. Melihat orang asing itu, Taka dan Mufasa, kerana menyangka dia mungkin mangsa, cuba menakut-nakutikannya. Rancangan itu tidak berjaya. Singa-singa itu, dengan rasa ingin tahu yang memuncak, bertanya, kenapa tidak menunjukkan rasa takut sedangkan melarikan diri adalah mustahil. Dengan nada misteri, Rafiki menjawab, aku mengembara menuju cahaya. Jika kamu membunuhku, kamu tidak akan pernah sampai ke Melu. Abangku menungguku di sana. Terkejut dengan kata-katanya, terutamanya sebutannya tentang Melu, singa-singa itu cuba berunding, bawa kami kepada Melu, dan kami akan melepaskan kamu. Aku tak buat sebarang perjanjian. Jalan aku adalah jalan aku, dan jalan kau adalah jalan kau, balas Rafiki. Satu lagi jiwa yang hilang, terlalu hina untuk dimakan, rungut Taka, suaranya bercampur pahit dan pasrah. Sekarang, kembali ke dunia nyata, Tian dan Pumba meledak ketawa. Rafiki betul-betul mencuri perhatian Mufasa semata-mata nak jadikan cerita tu tentang diri dia sendiri. Mereka berdekah. Kisah Mufasa tidak boleh wujud tanpa Rafiki, balas Rafiki, suaranya campuran antara rasa tidak puas hati dan ketenangan. Dengan mata berkaca-kaca, Kiara mendona ke langit, merayu perlahan, tolonglah, Ma, Ayah, dengarlah saya, baliklah. Semasa imbasan kembali itu, Rafiki menyampaikan kebijaksanaannya kepada Mufasa, yang meluahkan kebimbangannya, kedua-dua ketakutannya terhadap ayah dan mimpi-mimpi yang meresahkan di mana dia merasakan kehadiran ibu bapanya. Rafiki dengan lembut meyakinkannya bahawa dia akan sentiasa merasakan kehadiran ibu bapanya. Mendengar suara ibu anda membayangkan bimbingan berterusannya. Petang itu, Rafiki menjerat seekor ikan, tetapi setelah memeriksanya, dia berbisik, belum sedia, lalu melepaskannya kembali ke air. Dengan cahaya pertama subuh, pasukan itu terus marah. Walaupun pada mulanya mereka ragu-ragu, mereka dengan cepat mengesan bal sekumpulan Taiwan yang berada berdekatan.
Dengan bersemangat dan dipenuhi tenaga baharu, mereka meneruskan perjalanan mereka, menyanyikan lagu-lagu dan menguatkan harapan bersama mereka. Ketika melintasi lembah itu, Rafiki memberi amaran tentang ancaman yang berterusan. Mata mereka mengikuti jejak kaki kita. Kiros tidak hilang harapan. Mereka diiringi oleh seekor singa betina dan ketua mereka. Tengok babon tu. Berharap untuk menawarkan bantuan, Mufasa menasihatinya untuk bercakap dengannya dengan lembut, bertanyakan tentang asal-usulnya dan mungkin menyebut tentang bunga itit. Menumpul keberaniannya, Taka menghampiri Sarabi dan, tanpa berfikir, terpacul dari mulutnya, kau bau macam itik. Walaupun tidak mungkin, perbualan mereka semakin rancak, namun hubungan yang baru terjalin itu hancur dengan kemunculan tiba-tiba singa putih dari hujung lembah. Singa putih itu memerhatikan mereka dengan renungan memburu yang garang. Taka, yang penuh dengan keyakinan yang tidak berasas, kekal tidak cemas sehingga mereka sedar musuh boleh menepun mereka dengan mudah. Ketika bahaya menghampiri, Mufasa meminta bantuan gajah, tetapi Sarabi merancang pelan yang berbeza. Memanjat pokok, dia menjatuhkan sarang lebah ke arah gajah, menyebabkan lebah menyerang. Ini bukan situasi yang saya persetujui. Didorong oleh kegilaan yang liar, gajah-gajah itu mencetuskan huru-hara dan menghamburkan singa putih. Buat masa ini, kumpulan itu selamat, tetapi mereka faham bahaya masih ada. Ketika babaka itu berlangsung di hadapannya, Rafiki memerhatikan, walaupun makhluk yang terkecil pun ada tempatnya dalam kitaran kehidupan yang agung. Strategi Sarabi berjalan seperti yang dijangkakan, namun, ia menyebabkan satu akibat. Dia tersadung dan jatuh terhempas dari pokok itu. Mufasa bergegas menyelamatkannya tanpa berfikir panjang, manakala Taka, yang membeku ketakutan sekali lagi, kekal bersembunyi dalam bayang-bayang. Selepas kekacauan reda, Rafiki menggunakan kepakaran perubatannya untuk merawat luka-luka Sarabi. Selepas bergelut hebat, dia akhirnya bergerak, bangun dalam keadaan keliru. Dengan bingung, Sarabi bertanya, di tangan siapa? Sebelum Rafiki sempat menjawab, Mufasa mencelah, Taka menyelamatkan kamu. Selepas itu, dia melahirkan rasa terima kasihnya yang mendalam kepada Mufasa atas kemurahan hatinya. Malam itu, ketika mereka tidur, Mufasa bermimpi tentang ibunya, menimba kehangatan kehadirannya dan kata-katanya, yang membangkitkan kenangan tentang rumah yang telah hilang. Sarabi turut menghiasi mimpinya, kehadirannya menyalakan satu ikatan yang tak dapat dinafikan. Sebahit sahaja bangun, Mufasa merancang strategi, memastikan perjalanan selamat mereka ke Mela memerlukan penyembunyian jejak mereka daripada singa-singa putih. Zazu mencadangkan untuk terbang berputar-putar di atas bagi memastikan mereka telah melepaskan diri daripada pengejar mereka. Strategi itu berjaya, dan singa putih itu hilang jejak buat kali pertama. Setelah menerima laporan Zazu, kumpulan itu akhirnya dapat berehat. Saya tahu awak yang selamatkan saya, bukan Taka, bisiknya. Anda ialah seekor singa yang hebat, ditakdirkan untuk menjadi raja. Walaupun pada mulanya dia keberatan, Mufasa akhirnya tersenyum lebar dan mendendangkan lagu untuk Sarabi, meniktiraf keberanian dan belas kasihannya. Mereka tidak sedar Taka sedang mengintai di dalam bayang-bayang, hatinya dipenuhi dengan perasaan cemburu dan marah. Terpencil sepenuhnya, dia meluahkan seksaan dan kepedihannya, mengakui, aku tidak dapat menghapuskan imej itu dari fikiranku. Abang saya sudah tiada, saya keseorangan sekarang. Dilanda kesengsaraan yang mendalam, Taka hilang imbangan dan terjatuh, akhirnya berhenti di hadapan Raja Kiros. Dikuasai oleh rasa dendam, Taka menipu abangnya. Dia mencuri ayah saya daripada saya, dan sekarang saya akan membawa kamu kepadanya. Dengan ucapan itu, Taka menjalin pakatan jahat dengan singa-singa putih. Keesokan harinya, Taka dengan selamba menyertai semula kumpulan itu, berkelakuan seolah-olah tiada apa yang berlaku. Sambil mengucapkan terima kasih kepada Mufasa, dia secara diam-diam menandakan tanah, membimbing singa putih ke tempat mereka berada. Setelah perjalanan yang sukar dan memenatkan, mereka akhirnya tiba di Mela, sebuah syurga yang sebenar. Ia adalah oasis yang meriah, kaya dengan air, tumbuh-tumbuhan subur, dan pelbagai hidupan liar. Dengan gembira, Rafiki akhirnya menjumpai pokok babab yang sering muncul dalam firasatnya. Dengan mata yang bersinar dengan pemahaman baharu, dia menghadap Mufasa dan mengisytiharkan, "Tisi saya sentiasa menunjukkan seorang saudara di sisi saya." Kalah abang itu. Dengan kehadiran Kiros dan rombonannya, Raja Singa Putih akhirnya mendedahkan kebenaran. Mufasa, Taka yang membawa mereka ke sana. Sesungguhnya, Sarabi memilih kamu, seperti juga ibu bapa kita sebelum dia. Didorong oleh kemarahan yang membara, Wira itu memulakan misi untuk membalas dendam, bertekad untuk membalas kematian anaknya. Ronan Mufasa yang kuat menarik perhatian semua yang hadir.
Setiap makhluk memainkan peranan dalam keseimbangan dunia kita yang rapuh, dan secara kolaboratif kita boleh melindunginya. Dengan didorong oleh pesanan Mufasa yang berkuasa, haiwan-haiwan itu bergabung tenaga dengannya untuk menghadapi bahaya yang mendatang. Dalam pertarungan gua yang memuncak, Mufasa bersemuka dengan Kiros sementara Taka memerhatikan dari tempat yang lebih tinggi. Scar, Raja Singa Putih, asinnya mengatasi dan membunuh Mufasa selepas pertempuran sengit. Ketika Kiros bersedia untuk melancarkan serangan terasi, Taka mendengar suara ibunya bergema dalam fikirannya. Peringatan lembut bahawa peluangnya untuk menjadi seorang wira akan tiba asinnya. Taka campur tangan dan menyelamatkan abangnya daripada bahaya. Dengan menggunakan pemahaman mendalamnya tentang tanah itu, Rafiki dengan mahir membimbing singa-singa itu ke tempat selamat di tengah-tengah konflik yang berkecamuk. Banjir kilat dengan cepat memenuhi gua itu. Ketika air banjir melanda dengan kuat, sebuah batu besar terlepas dari lereng bukit. Merebut peluangnya, Mufasa menyerang Kiros, dan runtuhan salji yang berlaku menimbus Raja Singa Putih itu, menamatkan pemerintahannya secara tiba-tiba. Apabila air banjir surut, cahaya matahari menerobos masuk ke dalam gua, menyinari Mufasa yang berdiri, figura kejayaan yang disulami kerendahan hati. Dengan senyuman yang penuh makna, Rafiki menghampirinya, mengumumkan, kitaran kehidupan yang agung berterusan, dan pada hari ini, kamu telah menemui tempat yang sewajarnya di dalamnya. Tercedera parah dan keletihan yang amat sangat akibat pertempuran itu, Mufasa bergelut untuk melarikan diri dari gua tersebut. Setelah teragak-agak seketika, Taka asinnya memutuskan untuk membantunya. Sarabi dan Mufasa muncul di luar, di hadapan sekumpulan haiwan. Setelah menyatukan semua orang ketika mereka memerlukan bantuan, Mufasa diisytiharkan sebagai Raja Singa Miler. Kemudian, dalam satu perubahan yang menakjubkan dan tidak dijangka, ibu Mufasa muncul, masih hidup. Kegembiraan membuat-buat memenuhi jiwa mereka ketika bersatu semula, namun dia membawa berita buruk, ayahnya telah meninggal dunia. Dilanda rasa sesal yang mendalam, Taka asinnya kembali dan merayu untuk pengampunan. Walaupun haiwan-haiwan lain mahukan Scar di buan negeri, Mufasa tidak akan menyebabkan adiknya menjadi gelandangan. Walau bagaimanapun, dia menjelaskan pendiriannya dengan tegas. Nama kamu akan menjadi Scar. Scar, mendidih dengan kemarahan yang terpendam, menyalihkan pandangannya. Matanya menyala dengan permusuhan ketika dia menyaksikan Mufasa naik dengan jayanya ke batu kebanggaan dan ronan gemuruh yang menandakan pemerintahannya sebagai raja. Basah kuyup dalam hujan lebat, Kiara melepaskan ronan yang kuat, menyalurkan kekuatan nenek moyangnya. Tidak lama kemudian, dia ternampak bapanya jauh di sana. Dengan rasa gembira yang amat sangat, dia berlari pecut ke arahnya, dan mereka berpelukan dengan mesra. Pada masa yang sama, Tian dan Pumba memuji Rafiki atas kehebatan penceritaannya. Turut serta bersama mereka ialah ahli keluarga baharu, adik lelaki Kiara. Dengan semangat yang membara, singa betina itu berikrar untuk melindungi selama-lamanya, memastikan kesinambungan kitaran kehidupan yang agung. Maka, filem ini berazia dengan pertemuan semula yang menggembirakan, menghormati keluarga, warisan, dan ikatan yang tidak dapat diputuskan di tanah Prad.